Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan. InsyaAllah sempena bulan Ramadan ini, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, saya ingin bercerita tentang 4 sudut perbezaan antara mushaf Al-Quranul Karim yang dicetak di Malaysia dan antara Al-Mushaf Al-Muhammadi Asy-Syarif yang dicetak di Morocco dan disebarkan di Morocco. Jadi, sudut perbezaan yang pertama adalah daripada segi Al-Khat. Okey, Al-Khat tu apa? Al-Khat tu adalah cara bagaimana kita menulis satu-satunya huruf hijaiyah ni, huruf bahasa Arab. Macam mana kita tulis huruf alif, macam mana huruf ba tu kita tulis. So, untuk mushaf yang di Malaysia ini kita menulis Al-Quran dengan Al-Khat Al-Masyriqi, iaitu khat timur. Adapun mushaf di Morocco ini kita menulis dengan Al-Khat Al-Maghribi, iaitu barat. So, apa perbezaan antara dua khat ini? Dia tak ada perbezaan yang jelas pun, yang terlalu banyak pun. Akan tetapi, untuk orang yang jarang baca khat Maghribi ni, dia mungkin akan nampak susah sikit. Sebab dia macam tarik sana, tarik sini, dia macam susah sikit. Akan tetapi, perbezaan yang paling jelas adalah pada huruf fa dan qaf. Adapun huruf fa dalam khat Maghribi ini, dia akan bertitik bawah di satu. Huruf qaf pula bertitik satu di atas. Kalau kita, fa itu bertitik satu di atas, qaf itu pula bertitik dua di atas. So, tu perbezaan yang paling jelas lah antara dua khat ini. Okey, sudut perbezaan yang kedua adalah pada segi ilmu al-qiraat. Yang dimaksudkan ilmu qiraat ini adalah cara bacaan Al-Quran. Bagaimana seorang imam itu membaca Al-Quran itu secara riwayat daripada gurunya hinggalah sampai kepada Rasulullah SAW. So, ilmu qiraat ini adalah satu ilmu yang diriwayatkan daripada zaman ke zaman. Maka tak boleh diubahlah. Dayanya adalah tauqifi. Maksudnya adalah wahyu daripada Allah SWT. So, untuk mushaf yang dicetak di Malaysia ini, kita mencetak Al-Quran dengan qiraat Imam Hafs Ain Asim. Qiraat Imam Hafs daripada Imam Asim. Manakala untuk mushaf Maghribi ini pula, ianya dicetak mengikut riwayat Imam Warsh An Nafi' rahimahumullahu ta'ala. Jadi, bila kita baca Al-Quran ini, kita akan nampak sedikit perbezaan pada dawabit kalimat. Kita akan nampak perbezaan pada baris dan pada certain tempat, pada huruf, pada certain tempat. Contohnya pada ayat ke-10 surah Al-Baqarah, kita akan baca hujung dia, walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Adapun mengikut riwayat Warsh, kita akan baca walahum azabun alimun bima kanu yukadzibun. Kita akan nampak beza pada kalimah yakdzibun di sisi kita. Tapi pada mengikut qiraat Warsh adalah yukadzibun. So, itu antara perbezaan. Dan ada lagi tempat perbezaan yang lain seperti nun syiruha dan nun syizuha dan sebagainya. Antara kitab yang ditulis adalah Hirzul Amani wa Wajhut Tahani oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala. Ini yang mengumpulkan 7 qiraat lah. Kalau kita nak khusus untuk qiraat Imam Nafi', mungkin kita boleh baca Ad-Durarul Lawami' fi asli maqra' Imam Nafi'. Okey, sudut pandang yang ketiga, iaitu adalah pada segi rasam, ilmu rasam. Ilmu rasam ni apa? Ilmu macam mana kita nak menulis ayat-ayat Al-Quran itu. Macam mana kita nak menulis kalimah-kalimah Al-Quran itu sama seperti mana para sahabat dulu menulis. Maksudnya ini pun tauqifi, secara riwayat. Macam mana para sahabat itu tulis. Contoh, kalau kat tempat tu rahmah dengan tak marbutah, kita kekalkan dengan tak marbutah. Kalau kat tempat lain dengan tak maftuhah, kita kekalkan dengan tak maftuhah. Kita tak ubah. Kita menulis Al-Quran ini seperti mana para sahabat dulu menulisnya. Jadi, apa beza antara dua mushaf ni pada segi rasam? Okey. Untuk mushaf di Malaysia, apabila berlaku khilaf dalam ilmu rasam ini antara Imam Abu Amrin Ad-Dani dengan Imam Abi Dawud Sulaiman Ibn Najah dalam ilmu rasam. Okey, ni Abu Dawud bukan sahib sunan tu. Ni adalah Abu Dawud, anak murid kepada Abu Amrin Ad-Dani. Bila mana berlaku khilaf antara dua imam ini, mushaf di Malaysia akan mentarjihkan pendapat Imam Abu Dawud Sulaiman Ibn Najah. Adapun mushaf di Maghribi ini, dia akan mentarjihkan pendapat Abu Amrin Ad-Dani. Sebagai contoh dia, dalam surah Ali Imran, okey, ayat yang ke-96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Kalau kita tengok pada kalimah mubarakan dalam mushaf Maghribi, kita akan nampak alif dia ditulis secara alif kecil. Ataupun dalam ilmu rasam kita akan sebut mubarakan ini ditulis secara hazful alif. Adapun dalam mushaf Malaysia, kita akan nampak alif tu dengan isbat, dia tulis dengan alif besar, mubarakan secara besar. Antara kitab yang masyhur dalam bab ini adalah kitab Mawariduz Zam'an. Sebab apa? Sebab dia mengumpulkan 4 rujukan yang utama dalam ilmu rasam. Yang pertama adalah Abu Amrin Ad-Dani, kemudian Abu Dawud Sulaiman ibnu Najah, kemudian Al-Balansi, dan yang keempat dia adalah Aqilatul Atrab oleh Imam Syatibi rahimahullah taala. Okey. Dan sudut pandang yang terakhir adalah pada segi fawasilul ai, pada ilmu fawasil ataupun ilmu adil ai. Ilmu yang mana fawasil ai ni adalah ilmu kita nak tahu kat mana berhentinya satu ayat itu. Adapun adul ai adalah berapa bilangan ayat itu. So, antara dua mushaf ini dia ada perbezaan pada tempat akhir ayat suatu ayat. Adapun dalam mushaf di Malaysia kita akan menggunakan pendapat Al-Kufi. Adapun di Morocco kita menggunakan Al-Quran, mereka menggunakan pendapat Al-Madani Al-Akhir. So, perbezaan dia kita akan nampaklah ada certain ayat tu dia tak sama nombor ayat dia. Sebagai contoh dia, dalam mushaf di Morocco ini, surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim bukanlah ayat. Dia tidak tulis nombor 1 di Bismillahirrahmanirrahim. Akan tapi dia tulis nombor 1 pada Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah ayat pertama dalam mushaf Warsh. Kalau di Malaysia, Bismillahirrahmanirrahim nombor 1, Alhamdulillahirabbil alamin baru nombor 2. Dan di surah Al-Fatihah juga, menurut Al-Madani Al-Akhir, ayat ke-6 bagi surah Al-Fatihah adalah Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin adalah ayat yang ke-7. So tu fawasil yang mana antara dua mushaf ini jumlah ayat bagi surah itu sama, tapi tempat berakhir ayat itu berbeza. Antara kitab yang ditulis untuk ilmu fawasil ini adalah Nazimatuz Zuhar oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. So itu sahajalah 4 sudut pandang perbezaan antara mushaf di Morocco dan mushaf di Malaysia. Yang mana satu daripadanya adalah ijtihadi, maksudnya bukanlah yang kita riwayat daripada salafus salih, daripada Rasulullah SAW, dan 3 daripadanya adalah satu yang kita ambil secara riwayat. Kita tak boleh nak ubah sesuka hati. Wallahu taala a'lam bissawab.